Hafizah Hassan tu my sister. First of all, dia tak bela Bainun. Dia peguam sivil. Dia buat kes fitnah. Maksudnya lawyer Bainun adalah klien Hafizah. Okey, faham tak? Maksudnya Assalamualaikum, hi guys, so welcome back to the Kanis channel. Sejak kebelakangan ni, kita rakyat Malaysia semua masing-masing dalam keadaan mood marah bila kita dapat tahu je bahawa ada 10 peguam yang nak mewakili Siti Bainun ni dalam kes adik Bella. Dalam antara ke 10-10 tu, yang viral je sekarang ni adalah seorang peguam. Benda ni pun jadi viral pun disebabkan peguam itu sendirilah yang kongsikan bagaimana dia mengendalikan kes mengenai adik Bella ni. Dan perkongsian tu dimuat naik di TikTok beliau sendiri. Okay, hi. Kita baru balik daripada kes Siti Bainun. So, dah start lah, nanti ada orang yang akan marah tak puas hati sebab kita mewakili Siti Bainun. Okey, macam ni. Sebenarnya dalam semua kes, saya dulu Linda Rafa, Abu Syafiq, kita decide nak ambil kes bila kita baca dokumen dan kita percaya kepada versi anak guam kita. Jadi kadang-kadang kita tak berada lah dalam mahkamah tu. Jadi apa yang dilaporkan tu kita tak dapat nak saksikan secara langsung. Jadi untuk sekarang masih terlalu awal untuk kita kata itu dan ini terhadap siapa-siapa. Maka kita tunggu nanti bila mahkamah dah buat keputusan, ataupun kita tengok sendiri perbicaraan tersebut, atau ambil tahu apakah yang berlaku, soalan-soalan dan jawapan-jawapan saksi. Okey, kadang-kadang saya cerita pasal proses undang-undang. Okey, proses undang-undang ni yang pertama sekali ada examination in chief. Maksudnya soalan utama. Dalam kes jenayah, soalan utama akan ditanyakan oleh pendakwa. Jadi pendakwa ni siapa? Pendakwa ialah orang yang mendakwa tertuduh lah. Jadi kalau dalam kes Siti Bainun, maknanya pendakwa akan tanyalah soalan kepada saksi pendakwaan. Jadi bila ditanyakan soalan saksi pendakwaan, mereka akan berpeluang menjelaskan. Contoh, apa yang berlaku hari ni? Ada pun cakap A, B, C. Apa yang berlaku esok tu? Dia cakap macam ni. Semua dia akan terangkan lah. Jadi seterusnya adalah proses soal balas. Soal balas ni dibuat untuk menentusahkan sama ada cerita yang diceritakan awal tadi betul atau tidak, berbanding dokumen dan berbanding soalan-soalan dan berbanding versi sebenar. Macam tu proses dia. Lepas tu akan ada proses soal semula oleh pendakwa raya untuk memberi peluang penjelasan sekiranya terdapat penjanggahan, salah info, salah fakta daripada saksi pendakwa sendiri. Macam tu yang akan berlaku. Jadi setakat sekarang soal balas dah berlaku. So kita tunggu bila dah habis soal balas nanti, apakah jawapan-jawapan saksi untuk soal balas. So jangan melompat, sabar, doa supaya kebenaran akan dapat dilihat. Tahu, doa yang baik-baik, yang baik akan datang kepada anda. Dalam beberapa hari lepas, kita dikejutkan pula dengan seorang pelakon iaitu Nabila Huda mengeluarkan statement beliau bahawa peguam tersebut pernah menyaman Nabila Huda ni sebanyak RM900,000. Okey, jadi RM900,000 tu bersamaan dengan hampir RM1 juta lah. Okey, jadi banyak kita nak tahu sama-sama lah apa sebenarnya yang Nabila Huda ni kongsikan. Ini artikel yang Nisa ambil daripada Portal Malaysia. Topik untuk artikel ni, inilah peguam yang nak rompak saya RM900,000, kata Nabila Huda. Okey, jadi tajuk dia jumpa dah buatkan kita macam suspend kan. RM900,000 bukannya RM900, RM900,000. Okey, sibuk kebelakangan ni tentang seorang peguam yang dikatakan sedang koyak oleh netizen apabila beliau telah mengeluarkan kenyataan berkenaan isu dalaman tentang kes penderaan adik Bella. Peguam tersebut adalah salah seorang wakil peguam kepada orang kena tuduh ataupun OKT untuk kes tersebut. Kenyataan yang dikeluarkan oleh peguam tersebut telah mendapat kecaman orang ramai. Disebabkan tular, seorang selebriti terkenal Nabila Huda telah mengeluarkan kenyataan di akaun Twitter miliknya di mana peguam tersebut telah menyamannya sebanyak RM900,000 beberapa bulan yang lepas. Apa yang telah dikongsikan oleh Nabila. Okey, jadi ini apa yang telah dikongsikan sendiri oleh Nabila Huda di Twitter beliau. Okey,
Itulah peguam yang nak saman saya dulu, yang nak merompak duit saya sebanyak RM900,000 Malaysia. Senangnya hidup, tak payah berusaha. Jadi wakil boleh kaya terus. Orang punyalah kerja siang malam, pagi petang, kau nak ambil macam tu je. Perkongsian ni telah di-share sebanyak 6,000 lebih lah. Okay, jadi sekarang ni tak pastilah berapa ramai dah orang share. Okay, sebab dah viral. Saya tak pernah kenal dia dan tak tahu siapa dia. Tapi bila cerita dia nak filekan saman itu keluar, sahabat-sahabat saya bagi info dan details tentang siapakah dia. Rupanya, she memang gila glamour. Okay. Nabila Huda yang mudah dikenali sebagai Abil pada mulanya tidak tahu sama sekali tentang saman dari peguam berkenaan. Dia hanya mendapat tahu hanya menerusi dari media. Okay, jadi maksudnya, ketika Nabila Huda ni dikenakan saman RM900,000 tu, dia sendiri tak tahu pun yang dia kena saman, okey? Sebab peguam tu sendiri tak contact dia lah, okey? Jadi dia dapat tahu bahawa yang dia dikenakan saman daripada pihak media. Ibayat pula. Ibayat. Okey, bayangkanlah kalau jadi kat kita. Okey, jadi kita sendiri akan marah jugalah. Macam, okey, kau nak saman aku, tapi kenapa kau tak kontak aku sendiri? Kenapa kau tak inform aku sendiri? Kenapa kena pihak luar nak pula media yang tahu pasal benda ni dulu daripada kita? Faham tak? Jadi benda tu lah yang buatkan Nabila Huda ni sangat-sangat marah lah, okay, dengan peguam tersebut. Abil juga merasa pelik mengapa media pelik. Okay, pelik. Okay, dah lidah tak betul lah bulan puasa ni. Manalah saya tahu, saya kan cuma ikan. Kita sambung. Abil juga merasa pelik mengapa media mengetahui terlebih dahulu darinya. Rupa-rupanya peguam berkenaan terlebih dahulu mengeluarkan kenyataan kepada media sebelum surat saman sampai ke tangan Abil. Kita sambung baca apa yang Nabila Huda tweet, okay? Korang ingat tak yang pasal Abil bagi statement, Abil tak tahu kena saman. Lepas tu macam mana boleh tiba-tiba keluar news? Okay? Maksudnya dia tak tahu pun dia kena saman. Tiba-tiba dah keluar dekat berita, dah dekat media yang dia kena saman. Okay? Sedangkan dia sendiri tak tahu pun. Rupanya, dia yang email semua bloggers, reporter semua. Siapkan dengan her own write-up serta tajuk saman tersebut. Sedangkan no one from her side contact me. Cakap pasal company dia filekan saman. Alih-alih statement keluar dulu. Orang yang kena saman tak tahu apa-apa. Jadi peguam ni dia contact semua pihak media lah untuk bagi tahu yang dia nak saman Abil ni. Sedangkan Abil sendiri dia tak contact. Next day, lepas kecoh keluar pasal saya tak tahu pun kena saman, barulah dia orang contact. Boleh macam tu. Statement keluar dulu. I pun tak pandai sangat. Jadi conclusionnya kita tak perlu bagi statement untuk bagi platform percuma kepada perompak. Abil decided untuk berdiam. Tidak balas statement di social media. Tapi balas je surat lawyer. Yang itu pun sampai next day lepas dia dah jatuhkan maruah aku tu. Okay. Okay, jadi dalam artikel ni sambung, Abil dituntut membayar sebanyak RM900,000 serta penyataan maaf setelah kes di mana Nabila Huda mendakwa seorang aktivis wanita telah menjalahgunakan barang-barang masa banjir pada 25 Disember yang lepas. Okay, jadi kes ni agak baru jugalah ketika Malaysia ni kena banjir teruk 25 bulan 12 yang lepas. Okay. Itulah yang telah dikongsikan sendirilah oleh Nabila Huda di social media beliau, iaitu di Twitter. Ini artikel yang baru keluar daripada suaramerdeka.com.my. Okay. Tajuk artikel ni, Nurul Hayati Hassan kata peguam Siti Bainon cuma klien Hafizah Hassan. Okay, so kita baca sama-sama lah artikel ni. Seorang wanita yang berkhidmat sebagai ejen takaful, Nurul Hayati Hassan dipercayai merupakan kakak kepada Hafizah Hassan. Okay, Hafizah Hassan ni yang peguam yang tengah viral sekarang ni lah, yang Nabila Huda tu berkatakan. Okay, Nurul Hayati Hassan tampil untuk mempertahankan adiknya lah di social media. Okey, jadi kata Nurul Hayati, Hafizah Hassan tidak membela Siti Bainon. Sebaliknya, peguam kepada Siti Bainon adalah pelanggan ataupun klien kepada Hafizah Hassan. Okey, sambung kakak kepada Hafizah ni. Okay. Bila lawyer Bainon bagi Hafizah bukti, Hafizah pun buatlah kerja dia. Dapat diary lah dia guna. Dapat gambar lah dia guna. Katanya menerusi satu posting di Facebooknya. Kongsi Nurul Hayati lagi, yang berkata saksi menipu adalah peguam Siti Bainon dan Hafizah memainkan peranan untuk menyoal kembali saksi tersebut. Okey, korang faham tak? Okey, jadi yang mengatakan saksi untuk kes adik Bella ni menipu tu bukan Hafizah. Okey, ini keterangan yang diberikan oleh kakak Hafizah ni lah. Okay? Ini apa yang di-share dekat Facebook dia sendiri. Klien Hafizah kata saksi penipu, cerita asyik bertukar.
Hafizah pun soal lah saksi tu. Dah memang kerja dia. Tak payah nak serang peribadi Hafizah sebab dia buat kerja dia sahaja. Masuk neraka ke tidak, kita pun tak tahu. Sama macam kes Bella, kita tak tahu apa jadi. Lawyer macam mana kasihan dekat mangsa pun, dia masih kena siasat dan mereka kerja ikut bukti, bukan emosi. Yang emosinya kita tulisnya. Akui Nurul Hayati, dia pun menangis melihat keadaan Bella kerana dia juga menyebelahi Bella. Namun tidak tahu apa yang terjadi. Saya pun nangis tengok Bella, saya pun sebelahkan Bella. Tapi saya tak tahu apa jadi. It's not my place untuk pergi jaja cerita yang saya tak tahu. Namanya kan fitnah. Lawyer Bella harapnya power lah nak buktikan yang Bella memang didera. Saya nak diorang menang. Aminah Tu dan Asiyah kalau kalah pun saya okey je. Hafizah kalau kalah pun saya okey je. Luah Nurul Hayati. Kata Nurul Hayati, kalau boleh dia pun tidak mahu adiknya terlibat dalam kes ini. Tetap perlu bangkit untuk mempertahankan kedudukan kerjaya adiknya yang sering disalah anggap. Okey, sambung Nurul Hayati lagi. Kalau boleh, saya tak nak pun Hafizah get involved kes ni. Tapi itu memang kerja dia. Sedapnya cakap peguam semua masuk neraka. Habis kalau dia masuk syurga, awak yang masuk neraka. How about peguam yang memang fight untuk orang teraniaya? Macam mana pun, adakah saya nak menjaji cerita yang tak betul hanya sebab saya pun ada anak OKU? Ikut agama saya, berdosa besarlah saya kalau saya buat macam tu. Fitnah itu dosanya lebih besar dari membunuh, tegasnya. Mengakhiri penulisan di Facebooknya, Nurul Hayati berkata kalau nak tolong Bella bukan memekak sahaja. Pergi cari bukti, pergi soal jiran-jiran, pergilah hospital cari CCTV. Macam mana bising pun kurang, akhirnya bahan bukti juga yang diguna pakai. Kesimpulannya, jangan komen benda yang kita tak tahu. It might hurt a lot of people, kata Nurul Hayati. Okey, jadi itulah yang telah dikatakan oleh kakak kepada peguam yang tengah viral sekarang ni lah di social media semua, di mana kakak dia sendirilah telah sharekan pendapat beliau sendiri di Facebooknya. Okay, jadi apa pendapat korang? Okay, jadi ini Nisa tolong bacakan, Nisa tolong share sahajalah. Jadi korang yang menentukanlah mana satu yang korang rasa nak berpihak kepada mana. Okay, jadi apa conclusion, apa iktibar yang kita boleh ambil daripada case ni? Okay, buat masa ni, kita sebagai rakyat Malaysia memang kita sangat-sangat marahlah dengan apa yang telah diperlakukan terhadap adik Bella tersebut. Tapi dalam masa yang sama, kita jaga lisan kita nak bulan Ramadan, bulan puasa ni. Okay, jadi ni saya rasa tu je untuk video kali ni. Jadi korang ambil iktibar daripada kes ni. Jangan terlampau ikut emosi lah. Dan apa pun korang dah dapat KTPSP korang enjoy. Jangan nak marah-marah, jangan nak stress. Korang boleh pergi shopping raya. Itu saja daripada Nisa untuk video kali ni. Okay, mana yang belum subscribe dan belum follow TikTok The Kainis, boleh subscribe dan follow. Terima kasih semua yang support The Kainis channel. Tak kira lah di mana-mana social media. Di social media pun boleh. Kira di mana-mana social media semua, di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook semua. Saya nak ucap terima kasih banyak sebab share semua video-video dekat ini. Okay, selamat berpuasa semua. Okay, jaga lisan semua. So bye, assalamualaikum and stay safe. Picnic with my best friend.